Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Semalam, sebuah parti BN dikatakan berazam untuk membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak daripada pemenjaraan. Walaupun Presiden parti berkenaan mengeluarkan penafian, tidak ada sebarang ragu-ragu bahwa cita-cita ini adalah salah satu objektif tersurat atau tersirat UMNO dan BN dalam pilihan raya umum ke-15. Di Singapura, pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap bekas timbalan Ketua Pegawai Eksekutif CEO BSI Bank Limited, cawangan Singapura BSIS atas peranannya, menyebabkan kegagalan bank tersebut melaporkan transaksi meragukan berkaitan 1MDB. Raj Sriram, bekas pengurusi cabang perbankan pribadi BSIS, diberikan amaran bersyarat 24 bulan oleh Jabatan Hal Ehwal Komersial Polis Singapura dan perintah larangan PO selama 10 tahun daripada Monetary Authority of Singapore MAS. BSIS yang Sriram merupakan timbalan CEO dan ketua perbankan pribadi merupakan salah satu saluran utama dana tercemar dari 1MDB karena timbalan pengarah urusan pengawasan keuangan MAS Ho Hen Shin. MAS menarik semula lesen BSIS pada bulan Mei 2016 kerana pelanggaran syarat-syarat anti pengubahan wang haram, pendanaan keganasan yang serius dan berulang. Sekurang-kurangnya 10 negara telah mengambil tindakan terhadap skandal 1MDB. Tapi penting diingatkan, tiada pemimpin UMNO atau parti-parti lain BN pernah mengutuk skandal 1MDB sama ada sekarang atau dalam dekad yang lepas. Sementara, salah satu cita-cita tersurat atau tersirat UMNO dan BN dalam PRU15 adalah untuk membebaskan Najib Razak dan protagonis lain dalam skandal 1MDB daripada liabiliti jenayah mereka. UMNO maupun parti-parti BN tidak peduli yang Malaysia dikenali di seluruh dunia sebagai negara kleptokrasi akibat skandal 1MDB. Persoalan penting yang mesti ditanyakan rakyat Malaysia, adakah PRU15 ini satu usaha untuk membebaskan Najib atau membebaskan rakyat daripada kemiskinan, eksploitasi, ketidaksamaan dan ketidakadilan dan meletakkan Malaysia sebagai negara majmuk yang hebat dan bertaraf dunia? PRU15 akan menentukan siapakah Perdana Menteri ke-10. Pengurusi Pakatan Harapan PH yang merupakan calon Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyeru pengundi memperbetulkan kerosakan yang ditinggalkan selepas 65 tahun pembinaan negara, mendapat semula negara daripada dua kerajaan pintu belakang dan berjuang demi masa depan yang mampan dan makmur dan peduli rakyat. Perdana Menteri Ismail Sabri tidak bercakap benar apabila dia mendakwa dalam siaran langsungnya semalam bahawa negara kita diiktiraf yang terbaik di Asia Tenggara dalam menguruskan pandemik COVID-19. Bagaimanakah dia boleh membuat dakwaan sebegini sedangkan kita mencatat kadar kematian per sejuta penduduk yang paling tinggi dalam kalangan negara ASEAN? Malah kita mencatatkan hampir 2 kali ganda kadar kematian per sejuta penduduk berbanding dengan negara di tempat kedua seperti berikut: Malaysia 1097, Indonesia 567, Filipina 563, Brunei 505, Thailand 468, Vietnam 436, Myanmar 352, Singapura 275, Kamboja 178, Laos 101. Adakah Malaysia akan mendapat Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri ke-10? Adakah Najib Razak akan kembali sebagai Perdana Menteri ke-11? Sekiranya rakyat Malaysia mahu melihat negara kita terus dihina di seluruh negara dan dunia sebagai negara kleptokrasi dengan Najib sebagai perompak, undilah UMNO, BN, Zahid dan Najib. Sekiranya kita mahu Malaysia untuk kembali kepada prinsip dan dasar asas pembinaan negara yang disabotaj, langkah Sheraton yang menumbangkan kerajaan yang dipilih secara demokratik dan sah dan kemudian membawa masuk dua kerajaan pintu belakang, undilah PH dan Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10. PRU15 ini akan menjadi ujian sama ada kita peduli dengan nasib Malaysia dan generasi masa depan tanpa mengira kaum, agama dan kawasan, supaya Malaysia dapat berdiri bangga menjelang ulang tahun ke-100 negara sebagai negara majmuk yang hebat dan bertaraf dunia.
Rakyat Malaysia perlu terus berstamina, cekal tabah dan mempunyai matlamat untuk meneruskan kerja jangka masa panjang yang masih belum selesai untuk memenuhi impian Malaysia dan memenuhi cita-cita bapa Malaysia, Tunku Abdul Rahman, supaya Malaysia menjadi sinar cahaya dalam dunia yang sukar dan galau.